Bab ma yajibu 'ala al-mu'adzin min ta'ahudil waqt. Bab kewajipan muazzin menjaga waktu. Dengan sanad yang Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abi Hurairah, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, imam itu adalah penjamin dan muazzin mu'tamin, pemegang amanah. Allahumma arsyidil a'immah, ya Allah bimbinglah imam-imam itu. Waghfir lil muadzinin, dan ampunilah orang-orang yang bang ataupun muadzin, tukang bang. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Amash, beliau berkata, diceritakan kepadaku dari Abi Salih, qala wala urani illa qad sami'tu. Beliau berkata, yakni Amash, saya rasa saya pasti telah mendengar hadis ini daripadanya, dari Abi Hurairah. Qala, Abu Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithlahu, sama seperti hadis sebelumnya. Babul adzan fawqal manara, ini bab azan di atas menara. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan dari Urwah bin Az-Zubair, dari seorang perempuan Bani Najjar. Perempuan itu berkata, rumah saya adalah rumah yang paling tinggi di sekeliling masjid ataupun di sekitar masjid itu. Bilal selalu bang di atas rumah saya itu pada waktu pagi, jadi pada waktu fajar. Dia datang pada waktu sahur, lalu duduk di atas bumbung rumah menunggu fajar. Apabila dia telah nampak fajar, yakni apabila fajar telah kelihatan kepadanya, tamatta, beliau akan menggeliat, yakni akan bangun. Thumma qala, kemudian mengucapkan, Allahumma inni Allahumma inni ahmaduka wa asta'inuka ala Quraisy. Ya Allah, aku memujimu dan meminta pertolongan darimu untuk orang Quraisy, supaya mereka menegakkan agamamu, agar mereka menegakkan agamamu. Perempuan itu berkata, kemudian baru dia baru dia azan. Qalat, perempuan itu berkata lagi, Wallahi, demi Allah, aku tak tahu dia ada meninggalkan ucapan tadi. Dia meninggalkannya walaupun pada satu malam. Maksud beliau hadhil kalimat, yakni ucapan-ucapan tadi, yakni saya tak tahu dia meninggalkannya walaupun satu malam. Maksud beliau ucapan tadilah. Babun fil muadzin yastadiru fi adhanihi. Ini bab muadzin yastadiru, berputar ataupun berpusing pada ketika azannya. Dengan sarannya Imam Abu Daud meriwayatkan dari ayat, sedangkan dia pegang tadi, waktu itu banyak khilaf jugalah. Dimaafkan dan tidak dihukumlah dia kerana meninggalkan sembahyang. Waktu itu bukan dia tak tahu, kita kata. So, yang kedua, dia kata tak boleh, tak sah juga sembahyang dia, sebab tak masuk waktu lagi. Kalau bak sembahyang saja, tak masuk waktu lagi. Jadi hak saat ni hak dia pegang dengan suara azan tu, dia tu yakin masuk waktu. Adakah suara muazzin itu memberi keyakinan? Yang memberi keyakinan kepada seseorang dia itu, dia tengok matahari itu sendiri, tengok jam tu, bukan yakin lagi. Jadi kalau kita nak tengok matahari, orang lain ni tak tengok matahari ke apa dah. Kalau kita ambil pendapat yang kata tak boleh tadi, tak terima, habislah. Kalau berdasarkan jam, berdasarkan apa nama ni, bank, kalau kita kata habislah, kalau kita teruk nyanyalah. Jadi hak munasabahnya Allah Subhanahu Wa Taala dari segi apa nama ni, tidak hukum seseorang tu, tak hukumlah. Paling tinggi tak dapat pahala, tak dapat pahala. Gitu. Sebab dia
Atas dasar apa dia? Dia pegang atas dasar zan, atas dasar zan sahaja. Yang ni berat sangka. Dalam perkara hukum ni dia zan sudah boleh dah, boleh pakai dah. Tidak kata mesti kena yakin. Kena yakin. Zan berat sangka. Ada dengan tak ada, berat balik ada, berat balik iya. Tak apa dah. Lagu tu dalam perkara hukum. Kalau kita kata kiblat lah kot ni. Kalau berat zon kita kot ni. Lepas tu kalau beza sikit-sikit tak kira tu, tak apa. Tapi kalau dalam perkara akidah tak boleh zon tu. Perkara akidah tak boleh. Kalau perkara hukum lagu ni tak apa. Atas dasar zon. Yang ni mana kita tidak tengok dengan mata kepala kita sendiri, tengok jai kau pakai ban kau. Sekadar tu. Jadi ke mana-mana pun kesilapan muazzin tu tetap ada. Kecuaian dia tu membawa akibat lah, membawa akibat. Kenapa? Kalau kata diterima sembahyang tu pun dengan arti tidak diseksa, terlepas dia daripada tanggungjawab dia sebagai seorang muslim kena sembahyang, tak apalah. Kalau tak boleh pahala, menyabit dengan dia je. Lepas, sekadar lepas saja. Nyabit dengan dia. Dengan sebab itulah kata pemegang amanah. Jadi pemegang amanah tu kelebihannya pun banyak dan dosanya pun ada jugalah. Kurang dia tu. Begitulah apa-apa pun kita tengok hukum dunia dah begitu tu, sunnatullah. Kalau hak dapat untung banyak, rugi dia pun kalau rugi banyak. Kalau hak naik tinggi tu memang lebihlah tinggi. Tapi kalau jatuh pun berat juga. Begitulah sunnatullah. Tidak kata orang ada kelebihan tu kelebihan saja. Tak. Sebab dia dunia ni negeri ada tanggungjawab. Atas dasar hadis ini setengah-setengah ulama mengatakan bahawa tukang ban ni, muazzin ini dia lebih utama lagi, lebih afdal lagi daripada tu imam. Atas dasar hadis ini setengah-setengah ulama mengatakan bahawa tukang ban ni, muazzin ini dia lebih utama lagi, lebih afdal lagi daripada tu imam. Sebab apa Nabi SAW kata mu'tamin, pemegang amanah ni dia lebih dipercayai lagi, lebih tinggi lagi kedudukan dia lagi daripada penjamin. Tak banding dengan penjamin, lebih tinggi lagi. Dengan sebab itulah mana adalah pendapat dalam mazhab Syafi'i pun yang mengatakan azan tu lebih afdal lagi daripada jadi tu imam. Atas dasar ni dia faham ni, tapi bukan semualah, bukan semua. Kebanyakan ulama mengatakan lebih tu imam lagi, dan lebih jadi tu imam lagi daripada tukang ban tu. Sebab apa alasan orang yang mengatakan lebih jadi tu imam lagi daripada tukang ban ni? Sebab tukang ban ni hanya dia jaga waktu saja. Ada putu imam ni dia jaga sembahyang tu semua sekali. Sembahyang tu semua sekali. Dan dia ni menjadi wakil lah kita kata. Menjadi kepala, hak duduk depan dalam kita berhadap menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Yang kedua, tu imam ni dia sebenarnya pada hakikat dia merupakan khalifah kepada Rasulullah, pengganti Rasulullah. Rasulullah tidak baik, dia jadi tu imam. Hak baik siapa dia? Bilal. Jadi tukang ban tu dia pengganti ataupun khalifah kepada Bilal. Mana lebih? Situ dia buat gigit tu. Lebih tentu sekali lah. Lebih apa nama ni imam. Yang ketiga, Nabi SAW doa kan. Hak ni dalam hadis ni pun dia doa, Allahumma arsyid al-a'immah, yang dibimbinglah imam-imam ini. Biar imam-imam ni jadi betul molek. Jadi irsyad ini iaitu pimpinan ataupun bimbingan yang membawa, yang menyampaikan kita kepada maksud kita. Itu makna irsyad. Makna kedudukan hak ni lebih penting lagi. Makna orang yang bawa kita sampai kepada maksud kita.
Hak tu lebih penting lagi. Sebab kalau iman tu tak betul, dia tidak menyampaikan kita kepada maksud kita. Walaupun tak masuk waktu dah, walaupun semaya dah, kalau tak betul tak sampai kepada maksud. Apa makna? Tuk Bilal tu ajak orang semaya. Lepas tu semaya tu kalau dah semaya tak jadi, tak sampai kepada maksud, tak ada makna juga. Dengan sebab itulah Nabi SAW doakan untuk imam-imam ni biar betul molek. Jadi ini lebih pentinglah kedudukan dia. Waghfir lil muadzinin, dan Nabi SAW minta ampun untuk tukang bas. Jadi bermakna irsyad ini dengan ghufran, maghfirah, waghfir lil muadzinin. Tukang bas ni dia kalau minta ampun ni, dia ada menunjukkan bahawa sebelum pada tu ada melakukan kesalahan. Mungkin melakukan kesalahan, sebab tu ada makna minta ampun tu. Adapun irsyad, Nabi SAW tidak untuk iman, dia tidak minta biar Allah SWT ampunkan dosa iman. Tak ada lagu tu. Cuma dia suruh bimbing, dia minta bimbing. Itu bezanya. Ini semua menunjukkan bahawa imam itu kedudukan imam lebih penting, lebih utama daripada Tok Bilal. Dan apa yang minta ampun untuk Tok Bilal ni? Sebab sanilah boleh jadi kesilapan ataupun kerana kecuaian dia menyebabkan apa ni, orang tersalah. Itu yang mula-mula ni. Hadis yang kedua, lepas tu juga supaya tu juga cuma yang Amash ni dia kata, saya rasa saya ada dengar daripada dia. Gitu. Hak ni lah dalam riwayat ni dia sebut. Padahal dalam riwayat yang lain, mana ketika dia ingat pula Amash ni, dengan jelas dia kata dia dengar daripada Abi Saleh. Dan lepas pada tu Abi Saleh ambil daripada Abi Hurairah, jelas. Seterusnya azan di atas menara. Azan di atas menara. Lepas tu mana azan di atas menara. Di sini dalam hadis Umar ini bukanlah menunjukkan menara, cuma rumah tu tinggi, paling tinggi, nak banding dengan rumah-rumah lain. Imam Abu Daud buat tajuk azan di atas menara. Maknanya berdasarkan hak tu, bolehlah kalau kita nak kira nak buat tempat tinggi khusus untuk bas tu. Bolehlah. Sebab bila aku pergi cari rumah yang paling tinggi untuk bas. Maknanya kalau kita buat menara tinggi untuk bas pun molek juga. Cumanya dalam isnad hadis ini, selain daripada ada Muhammad bin Ishaq itu, dia ada seorang lagi perawi dia. Mula-mula sekali. Ahmad bin Muhammad bin Ayyub. Ahmad bin Muhammad bin Ayyub. Abu Daud yang ambil daripada dia ni Sani hadis. Sani yang ambil daripada dia ni dalam bab azan. Ahmad, yakni Imam Ahmad lah, dan Ali ibn al-Madini mengatakan hadis dia ni baguslah, kata hasan hadis dia. Tetapi Yahya ni memang dia payah sama, serai dia, tak terima. Yaqub bin Syaibah kata dia kata bukan ahli hadis ni. Ibrahim Al-Harbi kata kana warraqan thiqah. Warraqan ini jenis banyak menulis lah, banyak nulis saja. Faham tak mana gitulah, saling penyalin gitu. Ibn Hibban masuk ke dalam thiqat. Ibrahim Al-Junaidi dia meriwayatkan daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dia kata kadzab. Perawi ni pendusta besar, bukan kadzib saja, kadzab. Abu Ahmad Al-Hakim kata laisa bil qawi indahum, tidak kuat ni, perawi ni tidak kuat di sisi mereka. Abu Hatim pula kata dia meriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyad, dia meriwayatkan, ini siapa dia ni? Inilah perawi kita ni,
Ahmad bin Muhammad, dia meriwayatkan dari Abu Bakar bin Ayyash beberapa hadis yang mungkar. Bila dia sebut beberapa hadis yang mungkar, itu maknanya bagi dia ni perawi dhaif gitu. Walau bagaimanapun perawi ini dipertikaikanlah, di antara perawi yang dipertikaikan. Ada yang kata molek, ada yang kata tidak molek. Baik. Kita tengok pula dari segi isi dia. Kalau kita kata ambil orang kata molek tu, bermakna azan di tempat yang tinggi ni molek semua. Tu bendanya. Sebab tu kita kena perhati bila kata satu hadis tu, mana perawi dia bukan semua ulama terima. Kena perhatilah, ada sesuatu lah. Kalau kita terima, andai katalah perawi ni, hadis ni diterima oleh semua orang, sebab perawi dia semua orang terima, dia akan jadilah ke mana? Molek lah naik tempat tinggi. Molek lawak menara tu. Padahalnya terutamanya di zaman kita sekarang ni kan, nyatalah sampai dulu mungkin orang tak nampak. Sampai sekarang ni nyata, ketika mana ada speaker, ada pembesar suara, tak payah naik tetap menara. Tapi kalau dah lebih, ada kelebihan, kita kata sunnah lah, dah sunnah, Nabi SAW pun tidak larang, dia pun naik semua, jadi molek lah kita naik, walaupun ada dah pembesar suara, naik tu sendiri tu, tempat tinggi tu, mendatangkan pahala. Kau naik tu dengan maksud nak suruh suara tu siapa jauh, tu benar je. Kalau dengan maksud supaya suara tu siapa jauh, dengan kita pasang speaker ni, siapa jauh, letak speaker lah atas tempat tinggi tu, siapa jauh sebetulnya. Kita duduk bawah ni, duduk bawah tanah pun tak apa kalau gitu. Sebab maksudnya gapo? Maksudnya nak suruh siapa suara tu. Jadi sekarang ni dah siapa tak perlu naik lah. Jadi hak ni bersifat semasa lah, naik ni bersifat semasa. Tapi kalau kita kata kedudukannya kuat, walaupun ada speaker ada, walaupun tak ada maksud nak siapa suara dah, nak suruh mudah siapa, apa nama ni, jauh siapa, sebab ada speaker dah, kena naik semacam walaupun ada. Sebab apa? Pasal kedudukannya tinggi hadis, dia akan jadi lagu tu. Tapi kerana hadis tu kedudukannya tidak tinggi, kita boleh main lah, tak payah. Sebab ni pun kita akan apa? Bersifat semasa. Begitulah sifatnya. Kalau hadis-hadis dhaif ni dia mesti ada, walaupun tidak semua kata dhaif, tapi dia mesti ada usul. So, pada suatu ketika orang akan apa? Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, bila dia kata sama lagu ni, Allahumma inni ahmaduka wa asta'inuka ala Quraisy, dan seterusnya ni, dia minta doa. Jadi minta doa lagu ni boleh kah sebelum azan? Kira-kira aja dah dia sebut lagu ni, tentulah Nabi SAW tahu, ataupun Nabi SAW tidak tahu. Dia buat sendiri, dia kata sendiri. Tetapi hak dia kata ni, doa ni pun bersifat semasa juga. Sebab untuk orang Quraisy tu tak ada dah lah ni, kita nak baca lagu ni buat dia lagi, tak ada makna dah ni. Untuk dia pada masa tu ialah ada makna. Ketika duduk berlawan dengan Quraisy tu, dia ada makna doa tu. Sekarang ni Quraisy tu tak tahu ke mana. Jadi panduan daripada hak ni, doa ni pun tidak boleh kita ambil juga secara langsung tak boleh nak ambil. Kecuali kalau kita nak ambil untuk maksud lain, iaitu sebelum pada bal tu boleh kita ucapkan ucapan yang lain. Tidak kata tak boleh nak baca apa satu, nak pasang apa-apa, tidak boleh. Kalau kita nak ambil dengan maksud tu boleh, tak apa. Iaitu dia setengah-setengah tempat kan, sebelum subuh tu
orang pasal ngaji, setengah-setengah tu tidak, dia tarhim. Dia maknanya ucapkan ni pujian-pujian kepada sahabat-sahabat ke apa tu. Maknanya bolehlah, tak apa, manakala berdasarkan ni dia sebut. Dan tak ada sebut pula bahawa Nabi SAW tahu ataupun Nabi SAW suruh dia doa lagu tu, tak ada sebut. Kalau kita nak ambil lah sekadar tadi, sekadar maknanya sebelum tu nak buat sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tu boleh jadi sesuai dengan keadaan lah. Macam tarhim setengah-setengah tepat tu, orang baca ke Tok Bila baca, tapi sekarang ni tak ada banyak dah, tak ada dah. Apa-apa tu, dan benda tu perlu setara mana. Begitu juga dalam khutbah, kadang-kadang kan, dalam khutbah dia sebut Abu Bakar begini, Umar begini, Uthman begini, ni Ali begini, sebut sahabat 10 gitu gini, apa tu. Benda tu asalnya tak ada. Lepas tu bubuh benda tu kadang-kadang perlu mengikut keadaan masa. Ni yang kita nak cerita ni keadaan masa, sesuai dengan keadaan semasa. Jadi ulama-ulama yang dulu dia kata sebelum subuh tu kena gini baca gini doa ataupun ucapan-ucapan sebutkan kisah sahabat-sahabat ni, dia ada sebab orang duduk maki, duduk caci sahabat-sahabat. Sebab tu kita biar pagi-pagi hari lagi orang duduk dengar lagi. Ada sebab. Begitu juga di tempat-tempat yang maknanya orang duduk maki sahabat, orang duduk merendah sahabat, jadi lupa kepada sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat besar. Pakai dalam khutbah bubuh juga. Dia sesuai dengan keadaan. Sesuai dengan keadaan. Begitu juga ulama-ulama kata kan, bila Sayyidina Ali, bila sebut Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bukan radhiyallahu anhu, dia sesuai dengan keadaan juga. Setengah-setengah orang dia kata waktu tu daripada Syiah ajar, dia kata karramallahu wajhah, ayat beza Sayyidina Ali tu daripada sahabat-sahabat yang lain. Tidak sampai itu. Jadi hak ni pun ulama gunakan sesuai dengan keadaan semasa juga. Hak sebenarnya Sayyidina Ali serupa dengan orang lain juga. Dengan sebab itu banyak juga kita tengok dalam kitab-kitab dia sebut radhiyallahu anhu juga. Hak itulah serupa dengan orang lain. Tapi karramallahu wajhah tu disebut kerana satu pihak dia menguduh sangat Sayyidina Ali, iaitu puak-puak Khawarij. Dia kata qabbahallahu wajhak ataupun sawwadallahu wajhak, ataupun itu hak zaman Sayyidina Ali. Hak zaman kemudian sawwadallahu wajhah ataupun qabbahallahu wajhah, ini semoga Allah menghodohkan mukanya. Itu maknanya, semoga Allah menghitamkan mukanya. Jadi puak-puak Khawarij doa keburukan kepada Sayyidina Ali. Jadi ulama-ulama kita ahli sunnah ni, dia tak kenal betul. Tak boleh kita kena sebar luaskan karramallahu wajhah. Gitu, lawan, sebagai lawan dia. Ini menunjukkan bahawa orang ahli sunnah ni sayang pada Sayyidina Ali, jaga kedudukan Sayyidina Ali tu. Tidak kata ikut era orang benci, kita benci, tidak lagu tu. Tak boleh. Orang ahli sunnah tidak lagu tu. Jadi hak ni kata-kata ni daripada orang-orang ahli sunnah sendiri, bukan orang Syiah. Dah tak apa yang bersifat semasa tadi lah. Hak bersifat semasa tu kita kata begitu. Tapi hak umum kita kena faham, dia serupa dengan orang lain juga. Radhiyallahu anhu, hak dalam Quran sebut was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum. Hak tu hak dalam Quran sebut sahabat-sahabat ni radhiyallahu anhu. Jadi tapi hak bersifat semasa lagu tu, ni yang kita kena faham. Supaya juga masalah tarhim, masalah atas menara ni bersifat semasa. Tidak semesti mana kita pakai sama. Tidak semesti kita pakai sama. Apalagi dengan menganggap ada kelebihan dia yang tersendiri, mendatangkan pahala yang lebih. Tidak begitu. Ini semata-mata bersifat semasa. Ada pula orang yang dia sebelum ban ni dia selawat dulu, selawat gini. Derah pula tu selawat, dan dengan anggapan kalau lagu ni molek, itu tak betul. Jangan, tak betul.
Ada pula yang pada ketika ban ni baca siuk berbudi mata, sapu di mata. Itu pun tak betul berlaku. Babul muadzin yastadiru fi adhanihi. Ini bab muadzin berputar pada ketika azan, berpusing pada ketika azan dia tu. Serupa juga tadi juga pusing ni. Cuma dari segi faedah isnad dia lah. Imam Abu Daud ambil daripada Musa bin Ismail ambil daripada Qais yakni Ibn Ar-Rabi'. Dia sebut Qais yakni Ibn Ar-Rabi'. Ini kaedah meriwayatkan hadis ni. Berapa dia kata yakni Ibn Ar-Rabi'? Berapa dia kata? Haddatsana Qais bin Rabi' selalunya. Dah tentu dah Qais tu anak kepada Rabi' tu. Berapa yang tidak kata Qais ibn Rabi'? Berapa yang berbunyi yakni tu? Berapa yang berbunyi yakni? Kita akan jumpa selalu dalam Abu Daud. Ini salah satu cara Abu Daud ni cermat dalam menyampaikan riwayat dia. Yang ni dia nak ayatnya hak dia dengar daripada tok guru dia Musa bin Ismail ni. Tok guru dia sebut haddatsana Qais sahaja. Bukan Qais bin Ar-Rabi'. Dah. Tok guru dia kata Qais saja. Dia tak bubuh nama ayah dia. Jadi Imam Abu Daud nak ayatlah nama ayah dia tu takut-takut keliru. Qais ni ramah. Qais maksud tok guru saya tu. Yang ni Musa bin Ismail tu. Iaitu Qais ni anak kepada Ar-Rabi'. Bukan Qais lain. Tetapi ia kata Ibnu Rabi' ni bukan Musa bin Ismail. Imam Abu Daud kata. Berapa dia kata? Sebab tok guru dia tak kata Ibnu Rabi'. Tok guru dia kata Qais saja. Tok guru dia kata Qais saja. Cemak tu. Halus benar tu. Dan dia dengar tok guru dia kata Qais saja. Qais saja. Kalau kita nak tambah apa? Kita kena ayat yakni. Maknanya isyarat kepada dia bukan kata. Tapi saya tahulah. Qais itu maksud dia Qais ni bin Ar-Rabi'. Masalahnya Qais bin Ar-Rabi' ni lah hak tak leginya. Dengan sebab itulah Imam Abu Daud mari lagi sanad. Ha ni pemalingan sanad. Mana sanad lagi. Takut-takut orang pertikaikan sanad tadi sebab sanad tadi tak kuat. Dia pun kata seorang lagi tu guru dia Muhammad bin Sulaiman Al-Anbari. Dia kata haddatsana Waqi' an Sufyan jami'an an Aun. Ni pula Muhammad bin Sulaiman dia ambil daripada Waqi', dia ambil daripada Sufyan. Tak apalah, itu semua perawi ni hak ni sanad yang kedua ni molek, tak apa. Jami'an kedua-duanya. Yang ni Qais bin Rabi' tadi dengan Sufyan Ats-Tsauri ni kedua-duanya meriwayatkan dari Aun. Dua-dua tu meriwayatkan dari Aun. Apa yang Imam Abu Daud tak mari riwayat Qais saja? Ya dia capur lagi sanad. Sebab dia tahu dah. Ni kadang-kadang dia buat gitu, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang sengaja dia perawi dhaif tu dia kekalkan begitu, dia tak risau. Hak ni tidak. Dia nak ceritanya ini dari segi pengajaran lah, pengajaran dari segi ilmu isnad. Dia nak ceritanya kalau kita tahu dalam satu sanad tu ada perawi yang dhaif dan kita tahu pula ada dalam sanad yang lain dalam sanad yang lain tak ada ni perawi yang dhaif seperti ni, ceritanya sama. Jadi supaya riwayat itu diterima, kita jangan mari sah dhaif, mari juga kuat. Itulah caranya macam saya buat ni sini. Kira-kiranya gitulah. Kalau dia sebut Qais saja, Qais tu ambil daripada Aun, dhaif lalu hadis tak lagi. Tapi buat tak ada sanad lagi Muhammad bin Sulaiman. Jadi tak apa, boleh terima. Sebab apa? Qais bin Ar-Rabi' ni ramalah ulama. Apa ni ulama rijal kata. Dia. Ubaidullah bin Mu'adz dia ambil daripada ayah dia. Ayah dia kata saya dengar Yahya bin Sa'id. Apa Yahya bin Sa'id sama? Yahya bin Sa'id ni memang orang kuat lah.
Imamul Jarh wa Ta'dil. Dia kata dia tangkis, yang ni dia menguraikan Qais inilah. Dia hadapan Syu'bah, tapi Syu'bah marah ke dia, larang dia, jangan kata gitu. Lepas tu Affan pun kata, saya tanya Yahya, adakah kamu menuduh dia berdusta? Dia kata tidak. Tak apalah. Lepas tu orang lain pula kata ni, ada hak kata Hasan al-Hadis. Amr bin Ali kata kana Yahya wa Abdurrahman, tak saya riwayat hadis daripada dia. Abdurrahman kata dia ada meriwayatkan hadis. Haddatsna anhu, kami ada meriwayatkan hadis daripada dia. Thumma tarakahu. Kemudian dia tak saya ambil. Bukhari kata qala Ali kana Waqi' yudha'ifu. Waqi' mana kata dia dhaif. Ajuri kata daripada Abu Daud, ya Abu Daud, sami'tu ibn Ma'in yaqul Qais laysa bi syai', tak ada gapo. Wa ibn Ma'in dhaif, la yuktabu hadithu, tak boleh tulis hadis dia. Lepas tu ditulis juga, tak boleh tulis nak hujah lah, tak boleh tulis, boleh tak boleh tulis dengan maksud nak hujah. Wa aidan dhaiful hadis la yusawi syai'an, tak ada nilai gapo dia ni. Kalau nak timbang tak ada berat langsung, tak ada berat langsung. Ditanya Ali ibn al-Madini, dia kata dhaif lajak ni, dhaif lajak. Jadi begitulah maknanya kedudukan perawi ni. Tak apalah tu. Sebab tu kita kata tadi, kalau Imam Abu Daud tak mari hak lagi, habis dah isnad hadis ni. Tapi dia mari lagi, hak lagi tu kuat. Sebab itu kadang-kadang satu hadis tu dikatakan dhaif, ia ni berdasarkan satu sanad. Dikatakan sahih juga hadis itu berdasarkan sanad yang lain. Hak ni kita boleh tengok dalam Tirmizi misalnya, dia kata hadis ini hasan, sahih, gharib. Hasan pun ada, sahih pun ada, gharib pun ada. Mana kita kata takkanlah tiga-tiga tu boleh kumpul sekali. Dia nak ayatnya banyak isnad dia tu. Melalui sanad ni tarah dia nya gini. Itulah maksudnya. Tak apalah. Jadi ayah dia ni, ayah Aun ini masih kecil lagi pada ketika itu. Dia kata saya pergi dekat Nabi di Mekah. Boleh jadi di Mekah ni pada ketika Haji Wada', ataupun pada Fatih Mekah pun boleh jadi juga. Tak apalah tu. Nabi duduk dalam kubah. Kubah tu maksudnya dalam kemah lah. Kemah merah daripada kulit. Lepas tu bila aku keluar, dia ban. Aku duduk turut mulut dia lah. Duduk turut mulut dia. Pasal dia budak lagi pada ketika itu. Lepas tu Rasulullah keluar pakaian merah. Kemudian disebutkan dalam syarah ni, pakaian ni dia ada bala-bala warna-warna lah, bukan merah sepenuhnya, tidak. Jadi warna-warni lah baju. Dan kain tu mahal lah, kain tu. Ada yang mengatakan bahawa kain itu mahal. Burut Yamaniyah ni, Yaman Qitri ni, kalau sekarang ni Qatar, Alik Bahrain, Alik Nur. Ni mana tempat tidak serupa tu lagu mana? Maka ada yang mengatakan kain itu boleh jadi dibuat di satu tempat, tetapi sampai ke Mekah tu ataupun ke Madinah tu melalui tempat satu lagi. Boleh jadi begitu. Musa kata, Imam Abu Daud kata, Musa kata, sebab dia ambil daripada dua orang tu guru kan. Musa kata saya tengok Bilal keluar ke Abtah, ini kawasan yang curam. Dia pun ban. Hangga siapa hayya 'alal falah, dia pun pusing tekak dia ke kanan dan ke kiri. Tapi tidak musing. Yang ni tidak musing betul habis tubuh dia tu. Musing tekak lah. Lepas tu dia pun masuk semula dalam kemah. Lepas tu waktu beg lembing. Lembing kecil waktu beg. Lepas tu hadis seterusnya. Jadi hak nak cerita di sininya musing ni. Tu kan ban musing boleh ke tidak? Dan musim ni musim setakat mana? Musim tu musim setakat mana? Dan musim ni musim pada ketika mana? Musim. Kalau kita tengok riwayat satu lagi, dia sebut musim ni pada ketika hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, waktu saja. Dan kalau kita tengok hadis ni, ni hayya 'alal falah. Apabila dia sampai hayya 'alal falah, dia pusing tekak dia. Jadi yang lebih tepatnya iaitu
seperti dalam riwayat yang lain lah, disebutkan hayya 'ala salah tu lagi, hayya 'ala salah tu lagi. Bahkan dalam riwayat yang lain pula ada sebut lagi, bukan hayya 'ala salah, hayya 'ala falah, semua tu, pada semua ucapan tu ada juga. Dengan sebab itulah ulama-ulama berbeza pendapat, sebab hadis tu tak serupa, walaupun tahap kedudukan hadis tu macam-macam lah. Jadi dari segi musim ni, ada yang mengatakan musim boleh, musim tubuh boleh, pahala belakang. Jadi kiblat ni membelakangi kiblat pun boleh, siapa setara tu musim. Sebab apa? Sebab tadi jugalah naik tempat tinggi tu dengan maksud nak suruh suara tu sampai ke segenap arah, tu tujuannya. Sebab tu boleh musim. Tetapi kebanyakan ulama mengatakan tidak siapa lagu tu musim ni. Seperti dia kata saat ni lah, dalam riwayat ni, dalam hadis ni, tidak musim semua sekali tubuh, musim tekak. Walam yastadir, saat ni dia kata musim tekak, lepas tu dia kata dia tidak berputar. Berputar tu maksudnya tubuh dia tu tidak berputar semua sekali, sehingga membelakangi kiblat. Tidaklah siapa lagu tu. Tetapi adakah syarat nak ban ni makna kena menghadap kiblat? Tidak juga. Dengan sebab itulah ulama orang kata kalau musim tadi boleh juga. Kalau musim itu mana musim terus boleh juga. Cumanya hak moleknya tidaklah musim siapa setara tu. Lepas tu hak kata kalau pusing tekak ni, pada ketika hayya alah, dia panggil hayya alah tu, ni hayya ala salah dua kali alik ni, hayya ala falah dua kali alik ni, tu pun ada khilaf juga. Ada yang mengatakan hayya ala falah, hayya ala salah alik kanan dua kali, hayya ala falah dua kali alik ni. Ada yang mengatakan hayya ala salah alik ni pula, hayya ala falah, hayya ala falah alik ni pula. Tujuannya nak suruh siapa suara tu. Jadi walaupun dalam hadis disebut kepada ketika ni, ada juga riwayat-riwayat yang lain disebutkan pada semua ucapan itu. Jadi kalau pada semua ucapan dengan maksud nak menyampaikan suara, timbullah masalah hak semasanya lagu mana. Kalau kita sekarang ni dah pakai speaker, pusing kau tak bunyi. Nah, kalau tu pusing itu, buat lari kau lah bunyi. Kalau hadap begini barulah dah. Kalau hadap tak usah pusing. Jadi apa makna hak ni pun? Jadi apakah makna pusing ni? Mana tetap ada kelebihan dia? Kau pusing ni mana bersifat semasa dengan maksud nak sapa suara tu. Kalau maksud nak suruh sapa suara, lebih baik kalau kita speaker ni kita betul atau jangan pusing. Artinya kelebihan tu bersifat semasa dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tidak ada speaker misalnya, perlu lah. Kalau dah ada speaker tak perlu lah. Maknanya tetap pusing juga lebih. Dan muka sini ni dia buat lagu tu. Kalau lagu tu tak apalah, kita pegang speaker ni, pusing tu boleh pusing. Boleh pusing. Dan nak mengikut zahir ni pusing. Pusing. Tapi pegang pusing. Jangan letak ni pusing. Jangan pusing kepala saja. Speaker tu tak pusing sekali. Mana yang speaker tu kena pusing sekali. Kalau buat lagu tu tak apa. Siapa maksud? Kalau tidak, tak sama maksud. Bukan koh pula bila kita pusing. Tekuk kita saja. Biasa apa maksud? Sebab maksud asalnya tak ada lain, iaitu supaya suara tu lebih mudah sampai. Itu maksudnya. Kemudian habis ini. Bab ma ja'a fi du'a bainal adhan wal iqamah. Ini doa di antara azan dan iqamah. Mana tidak ditolak doa di antara azan dan iqamah. Tetapi sanad dia ni tidak molek juga, tidak molek juga. Walaupun Imam Tirmizi mengatakan hasan sahih dalam Tirmizi, tetapi bukan semua ulama sekata sepakat dengan dia, tidak. Jadi maknanya hadis ini berbeza pendapat lah. Orang ni kata setara ni, orang ni kata setara ni. Tetapi kalau mengikut ulama rijal, di sini pun ada tulis Zaid al-Ammi. Ammi tu apa orang panggil Ammi? Zaid al-Ammi. Dia ni kalau orang tanya kapan-kapan lagu mana masalah, nanti tanya Pak Dara tu,
Am tu mana Pak Dara, nanti tanya Pak Dara. Sebab tu orang panggil Zaid Al-Ammi, Zaid Pak Dara. Sebab kalau tanya apa-apa nanti kita tanya Pak Dara dulu. Tu Zaid Al-Ammi. Zaid Al-Ammi ni lah masalahnya. Zaid Al-Ammi ni. Zaid Al-Ammi ni apa nama ni? Ahmad dan Ibnu Ma'in kata Saleh. Saleh ni kalau kita kata dalam bahasa biasa orang soleh ni mana juru. Soleh dalam bab hadis ni lain. Dalam bab ilmu rijal ni soleh ni mana boleh kira gitu. Bukan mana orang kuat benar. Abu Hatim kata dhaiful hadis. Boleh ditulis hadis dia tapi tak boleh nawak hujah. Tak boleh. Abu Zur'ah kata laisa biqawi, tak kuat, lemah hadis ni, dhaif. Nasa'i kata dhaif. Daraqutni kata salih juga, boleh kira. Ibnu Sa'ad kata dhaif dalam hadis. Ibnu Madini, jadi makna ramai orang kata dhaif ni kata dhaif. Jadi tak boleh gilah. Ialah untuk fadilah, untuk dapat kelebihan, mudah-mudahan nyadalah kelebihan tu kita doa. Bolehlah sekadar tu. Tetapi kita kena tengok pula, tidak ditolak doa antara azan dan iqamah. Antara permulaan azan dengan hujung iqamah tu ke antara tu maksudnya lepas azan dengan sebelum iqamah. Situ tak jelas tu. Kalau antara azan dengan iqamah tu maksudnya daripada start azan dia bercanggah dengan hadis lain. Sebab hadis lain suruh ke dia suruh jawab untuk bila abad tu jawab tu bukan termasuk doa di situ. Jadi hak lebih dekatnya kita kata, lebih sesuainya lepas habis bad doa sapa kepada qamat situ hak lebih dekat, hak lebih sesuainya. Tetapi kita tak boleh nak pegang kemah-keming lah ni. Sebab apa? Sanak dia tak apa kuat. Jangan pula kita kata sungguh-sungguh orang tu dia kata adalah orang kata awal mana ni tak ayah ni baca semacam surah Waqiah ni. Kalau kita baca dalam kitab ni dia kata kalau baca surah Waqiah ni tak sesat. Tak ayah ni dulu kaya kata dia. Adalah orang tanya anak sendiri. Tak ayah ni dulu kaya. Tapi pitih kau habis harta kau tak ada. Surah Waqiah baca semacam. Sebab tu kena tahu dulu hadis tu setara mana. Hadis tu dhaif, tak boleh pakai hadis tu. Bila hadis dhaif kita jangan pegang kemah-kemih kan. Doa tak tolak. Mana terima mesti terima. Lepas tu mula kita muskil. Apa tak jadi. Kita doa sama. Sebab itulah hak moleknya kalau kita nak doa nak gapo kena ambil peluang hak Nabi sallallahu alaihi wasallam kata biar tentu hak sahih dulu. Barulah boleh kita kira atas hak tu. Atas hak tu boleh kira lah. Hak ni pun kalau nak kira nak jawab boleh jawab juga. Maksud tidak ditolak tu mana tidak saja. Tidak semesti hak kita minta tu boleh lalu dalam rupa hak kita minta tu. Boleh jadi dia boleh dalam bentuk lain atau dia tidak boleh selalu, dia boleh akan datang. Boleh jadi hak tu. Itu maksud tidak ditolak tu. Tetapi kalau hadis dhaif ni tak kemah lah, kita tak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang. Supaya baca surah Waqiah gapo tu jadi tak sesak, jadi kaya. Tak boleh nak pegang tu. Sebab tidak ada satu pun yang sahih. Tidak ada satu pun yang sahih. Hak ni boleh gitu juga. Sekadar kelebihan gitu je. Nak kata nak pegang kemah-kemih tak boleh. Tapi kalau hadis sahih dah dia kata mesti jadi lagu ni, tiba-tiba tak jadi juga. Baru kita takwil. Kita kata lagu mana? Tuhan tidak nak bui dalam bentuk tu, dalam bentuk lain. Tuhan tidak nak bui selalu, dia nak bui semula. Baru kita takwil atas hak tu. Hak dhaif ni tak payah takwil. Sebab dia kedudukan tu tak kukuh dah. Kalau tak jadi pun dah sabar. Tak apa hak tu. Kalau tak jadi pun. Jadi tak payah kita habis masa nak menjawab tu. Baru ma yaqul idza sami'al muadzin sekata wallahu a'lam.